Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ramadan Mubarak. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Salam perkenalan. Alhamdulillah kita ucapkan kesyukuran kepada Allah SWT atas limpahnya kita dapat berjumpa lah dalam medium yang perantara inilah. Jadi tuan-puan, pertama saya ucapkan tahniah kepada tuan-puan yang telah menghantar anak tuan-puan dan buat pilihan untuk menyambung pelajaran di KB Kuala Selangor ataupun KBKS, dan ucapan tahniah kepada anak tuan-puan yang berjaya mendapat tempat untuk sambung belajar di KBKS di antara yang ribuan lah. Jadi sebagaimana yang saya maklumkan, mungkin ada parent yang ibu bapa yang bertanya awal itu, ruang taklimat dan sebagainya tu bertanya bila dan sebagainya tu, baik inilah medium yang kita gunakan kerana sebenarnya tuan-puan maklum di musim ataupun di masa pasca pandemik COVID ni, semua perjumpaan kita terikat pada SOP dan juga arahan-arahan MKN dan sebagainya tu, dan sehingga hari ini masih lagi belum boleh lagi membuat perjumpaan di premis college. Baik, sebenarnya yang kita juga maklumi hari ini dalam medium ini kami sharekan maklumat-maklumat yang perlu tuan-puan maklum dan ambil tahu. Dan saya percaya juga anak-anak tuan-puan sehingga kini, hari ini dah masuk 2 minggu, dah telah pun menghantar segala makluman ataupun mungkin info perkembangan dan terkini daripada mereka. Dan alhamdulillah setakat ini saya dapati tiadalah kata aduan atau sebagainya berkenaan dengan masalah pembelajaran dan sebagainya. Dan maksudnya sekarang ni anak tuan-puan doing well lah, maksudnya dah selesa dan sebagainya, dapat menyesuaikan diri mungkin. Jadi sebagai pengenalan ni lah, selamat datang sekali lagi kepada tuan-puan ke KBKS. Baik, dalam taklimat yang saya akan ambil masa ni, lebih kurang kita akan sentuhlah kepada 6 perkara yang menerangkan perkara yang perlu tuan-puan ambil maklum dan juga panduan. Yang pertama mengenai latar belakang lah, untuk lebih mengenali tuan-puan tak kenal tak cinta sebutnya. Kami sediakan profil ataupun profil college, alamat, nombor telefon, email dan juga laman web yang berkaitan. Boleh rujuklah kepada slide ni. Dan ini adalah talian ataupun kata channel lah, tuan-puan boleh kemukakan sebarang perkara, sama ada cadangan ke aduan dan sebagainya tu, dan juga mendapatkan maklumat yang berkaitan seperti tertera lah di kita kata profil college ni. Baik, untuk KBKS, kita antara 87 KV yang sedang beroperasi lah di seluruh Malaysia. Dan untuk kita KBKS ni telah berlakulah transformasi, kita panggil transformasi KV, bermula pada 2012 transformasi ni. Sebelum ni kebanyakan KV adalah di bawah nama SMT, Sekolah Teknik. Transformasi berlaku 2012. Dan mungkin KBKS ni berlaku lambat sikit 2014. Untuk itu segala moto, misi dan visi itu dan juga peranan bagi kolej ni telah berubah daripada dulu SMT kepada KV. Dan seperti tertera lah, antaranya kami ni sebagai peneraju pendidikan tinggi teknikal dan juga vocasional unggul, serta memperkasakan pendidikan teknikal dan vocasional melalui pelaksanaan program kualiti. Dan moto kita yang mudah diingat tu lah, shine with skill, ataupun kemahiran yang bersinar lah. Jadi kalau tuan-puan lihat kepada
uh, Tomasi ini, semua KB akan cubalah memastikan pelajar yang lahir daripada KB itu kebolehpasarannya yang sangat tinggi. Dan kita ni adalah sebagai job provider lah kepada negara maksudnya. Kita mengeluarkan pelajar-pelajar yang boleh bekerja setelah tamat merekanya di Kolej Vocasional KB. Baik, sebenarnya maklum tadi, untuk termasi Kolej Vocasional ni, khusus untuk Kuala Selangor, kita ni terbina ataupun wujudnya bermula dari 1999 dan 2014 berlakulah transformasi. Sebelum tu dalam sekolah matek ni Kuala Selangor tukar 2014 tu Kuala Vocasional Kuala Selangor dengan program awalnya 4 program: multimedia kreatif, sistem pengurusan pengkalan data, aplikasi web, perbankan, pemasaran. Dan 2020 dan juga di kini 2021 kita dengan 8 program lah, serta 85 pensyarah, 15 staf sungan dan juga lebih kurang anggaran 486 pelajar, dan puratanya semua tinggal di Kolej Kediaman. Dan setakat ini kita lihat di kanan sekali itu program yang sedang berjalan di KVKS, maksudnya tahun 2021 ni. Termasuklah program yang saya sebut tadi, termasuklah juga SLDN. SLDN kita ada dua lah. SLDN ni ada sistem latihan dual nasional, iaitu penyedia makanan, dan satu lagi operasi perabot, pembuatan perabot. Satunya tuan-tuan, untuk yang terkini, saya sharekan nama-nama program yang anak tuan-tuan ikuti. Iaitu kita guna kod dekat situ senang tu. Jadi kalau refer kepada kelas dan sebagainya, kalau ada perkara yang tuan-puan perlu rujuk dengan anak-anak masing-masing di sini, rujuklah pada kod tu. Kod tu ada kod kelas lah. So HBP, HSK, BPM, BAK, BAK, KMK, KPD, OPP dan PPM. So kita ada jabatan-jabatan yang menawarkan program-ikut program. Seperti hospitality, ada 2 program, HBP, HSK. Bakery dan pastry ini memang hospitality lah. Dan yang lain ni kita panggil soft skill. Seperti Jabatan Perniagaan, Senerika dan juga Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Jadi ada kod-kod dia lah, BPM Pemasaran, BAK Perakuanan, KMK Multimedia Kreatif Animasi, KPD Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web, serta OPP Operasi Pembuatan Perabot dan PPM Penyediaan Makanan. Itu boleh merujuk lah, itulah anak-anak tuan-puan yang kelakar masing-masing tu. Okey, jadi seterusnya untuk kami share juga, ini pengurusan tinggal saya dibantu oleh 3 timbalan pengarah kita sebut. Kalau di sekolah harian tu penolong kanan, kiri sekali Puan Zarina bin Saleh yang akan menjaga tim untuk sokong akademik berkaitan dengan semua urusan anak tuan-puan lah, pembelajaran seni. Dari segi asrama, Kolej Kediaman, dari segi bantuan, dari segi sukan dan sebagainya tu. Khusus untuk akademik di bawah Puan Halina binti Zakaria, timbalan pengarah akademik. Dan juga dari segi penjaminan kualiti ni disebut ini lebih kepada untuk aduan dan sebagainya itu Puan Nuaini binti Ramlan ataupun Ketua Jaminan Kualiti. Nama panggilan ni beza sikit dengan sekolah harian. Baik, untuk kami share kepada tuan-puan, setakat ini dari segi kekuatan untuk KVKS beroperasi, alhamdulillah kami mempunyai 85 pensyarah. Mana kalau ikut program dan ikut keperluan mencukupi. Pengenalan tahun ke mencukupi. Cuma peratusnya lah. Kalau kita tu dalam tu memang lebih kepada wanita. Sebab program kat sini pun saya sebut tadi lah, program hospitality dan juga soft skill. Okay. Untuk kumpulan pelaksana kita juga ada cukup kuatan dengan 19 orang AKP. Begitu juga dengan kami share juga pelajar
terkini lah untuk SVM, sijil Workshop Malaysia, satu sijil dan dua sijil, dua SVM. Jadi inilah di mana dalam carta ni kekuatan sekarang ni anak tuan puan lebih sekarang ni ada 136 orang yang berada di KBS, yang mana yang barulah masuk. Jadi alhamdulillah seperti mana saya sebut tadi, sekarang ni 136 semua bertahan, nampaknya dapat menyusunkan diri dan alhamdulillah sekarang ni mana doing well lah. Anak tuan puan setakat ni telah dapat menyusunkan diri dengan nombor baru usulnya lah, sebut nombor baru tadi tu macam-macam lah nombor barunya SOP nanti saya sebut lah dalam next slide dan seterusnya. Untuk pelajar SLDN setakat ni kita ada 22 orang, jadi banyak makanan dan satu lagi ni perabot kita ada 15 orang. Okey, untuk ibu bapa yang anaknya mengambil SLDN, usul SLDN ataupun bukan SLDN, mereka ni akan berada secara blok masa. Kita akan panggil blok lah. So, sebahagian nanti akan berada di college untuk mengikuti subjek akademik, dan sebahagian lagi ni mereka ni akan belajar sambil bekerja. Maksudnya mereka akan berada di industri. Kalau semua berjalan lancar dan anak tuan puan dapat catch up, dapat mengikutinya, kemungkinan dalam lebih kurang 18 bulan lah, mana setahun setengah akan menghabiskan program SLDN ni. Dan bergantung kepada prestasi lah tuan puan. Okey, itu tadi cerita tentang pelajar CJ Vocational lah, mana umur mereka antara 16-17. Jadi lulus nanti CJ Vocational Malaysia, seperti mana rakan mereka di sekolah harian tu mengambil SPM, dan lulus dan layak, mereka akan naik kepada pelajar diploma lah di VM. So setakat ini dalam enrollment bagi KBKS kita ada lebih kurang 203 pelajar diploma keseluruhannya tu. Okey, semua kalau kita lihat daripada pelajar SPM dan juga DVM purata lah, ataupun dari segi statistiknya lebih kepada pelajar perempuan, bukan 61% pelajar perempuan. Sebenarnya maklum tadi, program ni banyak program hospitality dan juga program soft skill. Itu sebab pilihan pelajar perempuan tu lebih ramai. Okey. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada kita lah, khususnya dengan norma baru ni, kerana kita sentiasa mengamalkan norma baru pasca pandemik. Jadi patut norma baru tu memang dah jadi satu, nak kata, peraturan yang sangat ketat, nombor satu mengatasi yang lain lah. Iaitu kita di bawah MKN, KKM, KPM dan juga BPLTV ataupun bahagian pendidikan latihan teknikal dan vocational di Putrajaya tu. Jadi apa saja isu ataupun perkara ni adalah semua di bawah kepatuhan. Saya bagi contoh lah untuk antara patuh norma baru ni, mana pakai mask. Jadi ketika ni saya bercakap seorang ni, saya buka lah mask ni. Bagi pelajar pula, saya bagi contoh lah. Mereka berada dalam kelas, kursi dan meja yang ditetapkan, makanan contohnya sekarang ni, makanan di kantin waktu rehat, mereka beli secara order online lah. Maksudnya WhatsApp dengan pihak kantin. So kantin bungkus dan wakil ambil dan makan juga, bawa naik kelas, makan di kelas. So setelah ini patuh norma ni kita tak boleh lagi, masih tak boleh berkumpul makan di kantin. Itu antara contoh lah. So norma baru ni banyak dia punya kekangan ataupun SOP-SOP yang lain. Itu sebabnya antaranya tuan-puan menghantar anak itu, saya juga macam rasa kesian dan rasa sedih juga bila hantar anak sama yang pertama sampai di penduduk pengawal, mana yang buat lebihan ada keluarga kena turun, yang lain tu seorang je pergi hantar asrama, letak barang anak tu, cakap sikit, settlekan keuangan apa semua, dah kena keluar. Jadi itu antara norma baru. Jadi semua sekarang ni dah cara, orang kata drive thru, pandu lalu. Itu norma baru kebanyakan sekarang ni. Okay.
Jadi saya juga ingin kongsikan overview bagi pengajian kuliah vocational supaya tuan-puan dapat gambaran, dapat juga melihat ada 7 anak-anak ni. Sistem pelajaran di kuliah vocational yang menggunakan sistem semester. Dia beza dengan sekolah harian. Sistem semester ni dia lebih kurang ada 17 minggu belajar. Okey, bagi anak tuan-puan SVM dia ada 4 semester. Mana sekarang ni dia berada di semester 1, belajar 17 minggu. Dalam 17 minggu selepas itu mereka akan duduk periksa akhir. So 17 minggu ni belajarnya adalah secara pentaksiran berterusan. Jadi anak tuan-puan akan diuji, akan dilatih, akan diberi dia kata kompetensi lah, skill dan sebagainya itu dalam masa 17 minggu ni. Dekat situlah seperti sekolah lama dulu, mereka dah biasa dengan PB, pentaksiran dulu PBD, pentaksiran bilik darjah. Kita sekarang ni pentaksiran berterusan. So antaranya mereka akan kena buat ujian, kena buat kuis, kena buat tugasan dan sebagainya tu, yang makanya akan dikumpul. Dan pelaporan untuk pelajar-pelajar kuliah vocational kita gunakan secara guna mata kredit ataupun kredit point. Kita panggil purata nilai kredit PNG. Dan akhirnya tu seperti macam matrikulasi lah lebih kurang. So dia yang terbaik tu dia akan dapat A lah. Ataupun 4.0. So 4.0 tu mata yang paling tinggi. So yang tengah-tengah pagar tu lulus tu 2.0. Itu lebih kurang tuan-puan perlu ambil maklum lah. Jadi 4 semester. Bila lulus 4 semester duduk dengan SPM, mereka akan masuk kepada diploma. Okay. Dan waktu operasi 8 hingga 5 petang. Cuma dalam bulan puasa ni kami buat adjustment, mereka akan 8 hingga 3.30 petang. Kemudian mereka akan lulus ni naik diploma. Diploma nanti akan sambung lebih kurang 4 semester dan 5 bulan OJT. Mana OJT on job training ataupun dia praktikal di industri tu. Dan hopefully dan kita harap pelajar lepas buat OJT tu ataupun dia praktikal, dia terus bekerja di industri yang dia pergi kat situ. Baik, untuk dia ni, pengajian ni kita nak tuan-puan juga maklum dari segi pengurusan ataupun aspek akademik. Akademik kita menggunakan kurikulum standard KV dan juga dia ada internship ataupun OJT. So kurikulumnya berbeza daripada sekolah harian. Dan kebanyakan untuk kurikulum ni ataupun kita panggil khusus yang pelajar ikuti, tidak ada buku. Kecuali sekarang ni buku untuk sejarah dan juga bahasa Melayu sama lah dengan sekolah harian. Jadi yang dua ni, yang lain-lain kami lebih kepada menggunakan modul yang dibangunkan oleh semua pesara KV lah. Jadi itu kurikulum, dari segi kurikulum. So saya sebut tadi, mana semester tadi, anak tuan-puan ni dia tak ada mengulang untuk seperti sekolah harian. Tingkatan 4 dia belajar, tingkatan 5 SPM, tingkatan 5 besok dia boleh mengulang periksa tengah tahun apa sebagainya tu. Mereka ni belajar 17 minggu. 17 minggu tu lah dia selesaikan tu dah mesti lulus semua kursus yang dia ambil pada semester tu. Contoh semester 1 sekarang ni, kata ada dia ada 6, kita panggil 6 subjek lah, contoh 6 subjek. Dia ada bahasa Melayu, sama belajar dengan seperti SPM juga. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, dengan Islam, dan juga dia ada subjek kita panggil vocational dia. So vocationalnya tu dia ada pecah lagi kursus-kursus lah. Mungkin ada berapa kursus, 4 kursus ke sebagainya tu. Semua ni kena lulus dalam 17 minggu ni. So jadi dengan itu saya menyarankan kepada tuan-puan supaya sentiasa memantau lah anak-anak ni sebab 7 minggu ni masanya pantas. Dia tak boleh delay tugas dia, tangguh-tangguh dan sebagainya tu. Kalau dia tangguh, dia tak akan selesai.
Contoh katalah pelaporan dia tak buat tahun 1, dia masa berjalan. Nanti terkejar-kejar untuk yang dah masuk minggu ke-15, 16 tu, maka nak kena hantar, dia tak siap semua. So ada banyak. Itu baru satu kursus. Kalau banyak kursus, lagilah banyak dia punya ni. Jadi belajar setiap semester ni dia kena buat on time. Dia kena siap satu tu selesai, buat tu seterusnya. Dia tak boleh tangguh. Dan dalam belajar setiap semester ni juga, saya menyarankan kepada tuan-puan juga, saya menasihatkan anak kena ada group study dia. Ataupun kita panggil dia belajar secara kooperatif. Kooperatif ni maksudnya dia belajar at least sekurang-kurangnya 2 orang. Sebab dia kena berkongsi maklumat, dia kena berkongsi idea dan sebagainya tu. Belajar seorang-seorang seperti kalau dia buat sekolah harian, belajar seorang-seorang masa dulu, memang dia tak boleh. Takut kita kan dia akan tertinggal banyak lah. Okey, saya bagi contohnya, kalau contohlah dia belajar, dia buat karangan, dia boleh fikir 6 poin, kawan dia pergi 4 poin, 4 isi, kalau campur dulu dapat 10. Instead ataupun kalau dia buat seorang-seorang dia dapat 6. Jadi maksudnya kalau dalam belajar secara di semester ni, dia kena berkawan, dia dapat lebih, kawan pun dapat lebih, jadi win-win situation. Dan kita juga ada seperti sokong akademik ni, ahli pelajar sama seperti sekolah harian, kita pun ada program, ada juga kita nanti saya sharekan lagi, ada 7, nanti tuan-puan akan nampak lah. Di bawah sokong akademik ni banyak perkara. Okey, seterusnya pentaksiran dan penilaian berterusan ni, seperti saya kata tersebut ni, kaedahnya pentaksiran berterusan, PB. So PB dan dia ada PA, periksa akhir. Okay, jadi kena pastikanlah tuan-puan, anak tuan-puan ni kalau balik tu monitor lah, tengok setakat perkembangannya. Dan juga mungkin berhubung lah dengan kita panggil penasihat kelas untuk dapatkan perkembangan anak-anak ni. Dan dari segi jaminan kualiti, kita ni menawarkan, saya sebut tadi, satu SWM, CJ Workshop Malaysia. Mana anak tuan-puan belajar sini, pastikan maksudnya dia boleh lulus, dapat lulus dan dia boleh buat sehingga habis pengajiannya. Yang pertama, CJ Workshop Malaysia yang di bawah jaminan kualiti lembaga periksaan. Yang kedua, dia akan dapat sijil Kemudahan Malaysia. Mana tahap tertinggi sekarang ni, tahap 3 lah. Yang ini dikeluarkan oleh Jabatan Pengembangan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okay. Dan yang ketiga, dia bila lulus sijil Workshop Malaysia SPM, dia akan naik dan dia akan dapat Diploma Workshop Malaysia yang diakreditasi oleh MQA ataupun di bawah MBOD. So 3 lah. Kalau 3 ni dibuat betul-betul ni. Dan plus lagi kalau dia suka ataupun dia ni seorang yang volunteer ataupun dia ni memang skill, kita akan highlight selalu ke pertandingan, dia bawa kursus-kursus yang lain yang kita panggil CJ tambahan. Industri kita memang banyak menawarkan CJ tambahan ni. Okay. Dan untuk ke arah itu, bagi memastikan kita nak bantu anak-anak kita ni yang berada di KBKS, sentiasa cemerlang dan sebagainya itu, itulah kita KBS ni dalam pembinaan karakter ni. Inilah kita nak pelajar ni sentiasalah dalam keadaan ataupun dalam diri dia tu tertanam. Mana kita panggil attitude. Attitude yang penting tu. Disiplin, kecemerlangan, skill. Itu terlibat dan kita bagi kita arahkan ataupun kita kembangkan pelajar, anak tuan-puan ni supaya disiplin, kecemerlangan dan skillnya tu berkembang sentiasa. Dengan itu kita banyak buat kolaborasi lah. Kita panggil TSC lah, Technical Assistant. Mana dari segi industri, jenis kerajaan, APT, PIBG bersokongan, alumni dan sebagainya tu. Okay. Takwim pengajian mungkin nanti dalam grup penasihat kelas dah di-sharekan tu. Takat ini kita ada takwim pengajian hingga bulan 9.
Maknanya kita sekarang ni sampai bulan 9 semester ni habis. Dan untuk takwim pengajian ni tuan-puan merujuk lah. Jadi yang terdekat ni cuti, setakat ini kita dah minta cuti, mohon cuti peristiwa untuk 10 hari bulan 5 tu bagi cuti raya, hari raya. Dan patutnya kalau tiada halangan, tuan-puan akan balik lebih kurang 7 hari bulan sehingga ke 16 bulan Senin selepas tu. Ya, seminggu lah lebih kurang. Jadi kalau tiada halangan, dia ada bergantung pada SOP, MKN, KPM sebagainya tu, anak tuan-puan akan balik awal lah dan cuti tu. Jadi apa-apa makluman berkaitan cuti yang terdekat ni, perayaan ni memang kita mematuhi sama juga dengan sekolah harian. Tapi bergantunglah nanti, kita tengok pada perkembangan macam mana. Tapi yang saya nak tekankan dalam takwim pengajian ni adalah berkenaan dengan pematuhan tentang takwim kita tu. 17 minggu tadi, tuan-puan kena patuh lah. Sebab tuan-puan anak tuan-puan ni kita melibatkan dari segi kita panggil kompetensi. Kompetensi ni maknanya skill yang dia kena buat, amali-amali, contoh amali-amali dalam vocational khususnya. So kebanyakan ni untuk amali-amali ni tidak boleh diulang semula. Sebenarnya maksudnya tu. Jadi kompeten tu, maksud dia ada banyak perkara yang diuji untuk kompetensi dia tu. Jadi seboleh-bolehnya memang tak boleh ada gangguan sepanjang dia belajar. Jadi untuk itu tuan-puan kena betul-betul merancang dari segi cuti ni. Seperti family day, kenduri, konvo, kahwin ke tunang ke kes keluarga ni, ataupun sudah ambil tiket, tiba-tiba dah ambil tiket, lepas tu datang ke kolej minta pelepasan, pengecualian sebagainya. Itu saya sebut awal-awal tu, sebenarnya benda ni tidak boleh. Tuan-puan kena tengok betul-betul takwim yang kita sharekan tu. Cuti anak-anak ni boleh ambil waktu yang dia bercuti. Termasuklah nak ambil lesen motor ke lesen kereta tu. Kena aturkan tu. Sebab kelas yang dia ada ni, kelas yang dia ada dalam semester ni susah nak diganti semula. Sebab dia kadang bila amali, contoh amali ni dia pair dengan kawan dia. Jadi bila dia beramali sekali lagi, dia tak boleh kawan dia takkan nak kena join dengan dia. Sebagai contoh lah. So, jadi cuti ni tuan-puan kena betul-betul merancang. Masuklah haji, umrah. Bincang dulu dengan kami, dapat tawaran haji tu, barulah ambil dan tunggu cuti. Jangan dah ambil pakej umrah tu, tiba-tiba datang kami, dah seolah dah ni sebab dia tak ada cuti untuk sebegini tuan-puan. Kalau sekolah harian tak apa. Sekolah harian tu kalau dia tertinggal kata bulan ni, dia boleh ulang balik. Katalah bulan 6, 7, 8 besok. Tapi untuk ni kita tak boleh sebab dia 17 minggu. Settle 17 minggu tu barulah dia boleh naik ke semester yang kedua, 17 minggu lagi. Sebab dia itu yang uniknya bagi sistem kuliah vocational ni. Okey, jadi itulah. Ingat juga dia anak-anak ni seperti yang sebut tadi lah, sejarah PT3 ataupun sekolah lama tu kira dia dah kita tutup buku lah. So bila dia datang ke kuliah vocational ni, dia kena sentiasa berusaha dan wajib lulus semua pertanyaan berterusan tu. Saya dah melihat dari segi pengalaman ni, kalau anak-anak ni dia rajin berusaha, mana dari segi attitude berubah lah. Dia rajin, sebenarnya rajin. Rajin yang penting baru nak menentukan untuk dia lulus tak lulus. Kalau dia lebih kurang perangai ataupun pembawakan seperti sekolah lama, dia agak susah untuk catch up dari segi untuk dapat kelulusan. Mana nak catch up dari segi pembelajaran. Okey. Dan saya maklumkan juga dari segi kehadiran untuk ni kita panggil kuliah. Jadi bila kuliah ni dia kena 80% jam pertemuan tu kena cukup. So dia samalah dia belajar di rumah, dia punya pulsa tu. Mana kalau contoh 80% tu, kalau dia 17 minggu, 17 minggu, seminggu dia datang tu dah lebih kurang dah 80, hampir 80%. Sorry, 20%. 20% dia tak datang dah. Bila 20% ni, maksudnya
pelajar boleh dihalang daripada duduk, tidak boleh menduduki pesal pilihan akhir tu. Jadi syarat jangan berlakulah. Okey. Jadi kami kongsikan sini dari segi pengurusan prasarana ni, iaitu aktiviti yang kita ada dan juga kita siapkan persediaan untuk tuan-puan lah. Sebelum nak masuk itu, jadi dari segi suatu bilik kelas, bilik kuliah ni, penjarakan tu ada 1 meter, mungkin sekarang ni lebih kurang. Sekarang ni 1 meter tu dia dah kurang sikit. Dia kata penjarakan tu kurang pun boleh lah. Tapi tidak sekurangnya. Serapat yang boleh. Jadi kelas kita dah buat lah dari segi sanitasi, penyusunan semua tu. Untuk tuan-puan maklum lah. Itu SOP memang kelas, memang tinggi, memang ketat. Jadi kita pun tak mau juga berlaku buat masa sekarang ni beberapa sekolah yang ditutup dan sebagainya tu, wabaknya mungkin dekat luar ni semakin meningkat. Kejap turun, kejap meningkat. Jadi kita akan teruskan dengan SOP. Ini antara gotong royong untuk tuan-tuan lihat bahawa persediaan lah bagi anak tuan-puan datang itu kita dah buat lah sebaik mungkin. Aktiviti gotong royong yang terlibat termasuklah SOP sanitasi dan sebagainya tu. Inilah antaranya. Boleh tuan-puan nanti tengok balik slide ni, tengoklah itulah lebih kurang kelas-kelas ataupun fizikal yang nak tuan-puan masuk dan share kat mana-mana masuk perpustakaan. Itu dia. Dia koperasi, so ada makmal sains tu, student square ataupun student center, bilik persediaan untuk laluan, koridor dan sebagainya. Ini bilik-bilik makmal animasi, makmal web. Ini makmal ataupun bengkel yang nak tuan-puan keluar masuk lah ni sepanjang pembelajaran dia. Okey, ini makmal web dan ingatkan jugalah anak-anak tentang SOP tu. Kita ada tanda panah, anak panah untuk jalan sahala dan sebagainya tu. Dalam SOP nombor baru ni kena ikut laluan anak panah tu. So ada tangga yang boleh naik, ada tangga yang hanya turun sahaja. Dia tak boleh naik turun di tangga yang sama. Itu antara contoh tuan-puan. Okey, seterusnya ni kolej kediaman. Sulan ni antara dom ataupun cafeteria dia. Tuan boleh tengok lah. Saya kata kondusif dalam tu. Cuma pesan kat anak lah untuk sentiasa jaga kebersihan, susun baju elok dalam almari dan sebagainya tu supaya tak nampak bersepah, baju bergantung tu dan sebagainya tu, baju basah jangan dekat dalam dom, sebab nak mengelakkan penyakit dan sebagainya tu. Jadi pesan lah, terutama yang tak pernah duduk asrama ataupun tak pernah duduk di kolej kediaman, asrama lah tu ni. Baik, kita juga nak share kepada tuan-puan kemudahan fizikal lah KWSKS yang ada. So kita ada kawasan kita lebih kurang ada 33 ekar tuan. Jadi memang luas dan bangunan kita ada sekarang ni 4 tingkat lah. Jadi kalau lihat kat sini bangunan 4 tingkat ni bangunan yang tertinggi lah di Bestari Jaya ni. Jadi maksudnya kita bangunan tertinggi. Bangunan lain kat sini ni di Bestari Jaya ni tak ada yang paling tinggi kecuali di KBKS. Ni bahagian depan sekali bangunan akademik dan juga pentadbiran. Okey, kita pejabat ni ruang pejabat lah. Jadi tuan-puan boleh tengok sebab tak dapat masuk itu tak dapat tengok. Kita ada dewan. Dewan ni boleh muat dalam 800 orang sekali. Okey, pusat Islam Raudatul Jannah. Di sini lah tempat tuan-puan membuat aktiviti semayang dan sebagainya tu. Bulan Ramadan ni untuk solat tarawih, tadarus Quran dan sebagainya tu. Inilah ruangannya tu. So 2 tingkat. So boleh muat juga ni dalam lebih kurang 800 orang juga boleh.
Tapi cuma dalam bila pas kahwin ni memang kita berjarak dan cuma kita menggilirkan sebab tak boleh rapat-rapat, so menggilirkan lah. So ada buat masa sekarang ni hanya pelajar CJ vocational saja yang masuk surau, yang lain pelajar diploma masih kuarantin duduk di dalam dorm. Kita tukar-tukar lah nanti bergilirkan tu. Dan ini adalah perpustakaan Ibn Finas. Dan kita juga ada pusat akses. Kita lebih kurang ada buku dan juga kita ada kita panggil buku online. So anak-anak boleh masuk secara fizikal kat sini ataupun secara maya maksudnya membaca buku-buku yang lain. Kita ada dari segi school, kita panggil school enterprise nak melainkan pelajar yang boleh berusahawan ataupun pelajar yang boleh meniaga. So kita ada Cafe Lavender ni di bawah bakery. Yang antaranya Student Square. Student Square ni untuk aktiviti pelajar jualan, pameran dan sebagainya tu. Dan koperasi ni KBKS Smart ni yang menyediakan keperluan-keperluan harian dan kebanyakan keperluan harian yang basic lah. Kebanyakan tu kalau anak perempuan tak cukup tu pergi ke koperasi, insyaAllah ada. Bilik unit kaunseling psikologi ni, biliknya di bawah, so memudahkan untuk anak-anak ni. Saya menyarankan jugalah kepada tuan-puan kalau anak-anak masih ada juga mungkin ada lah nak kata perkara-perkara yang dia nak share ataupun dia tak tahu dan sebagainya tu, rujuk boleh rujuk kepada kaunselor kita. Kita ada 2 kaunselor. Makmal yang berkaitan untuk program masing-masing, animasi, web, makmal pemasaran, perbankan ni kita sebab kita dah soft lending. So ini guna samalah pemasaran dan juga di bawah program soft skill lain-lain. Bagi culinary kita ada kitchen 1, kitchen 2, 3, 4 dan juga restoran bunga lawang ni. Itu kita nampak tu, itulah macam mana anak-anak praktis amali, itulah dalam gambar ni. Okey, kemudahan fizikal dari segi riadah ni. Sebenarnya sebab kita sebut tadi 33 ekar, kawasan kita besar. So kita ada padang rugby, kita ada padang bola, tenis, bola tampar, bola jaring, bola keranjang. Jadi cuma masa PKP ni je lah, tak boleh nak turun beriadah. InsyaAllah kita doakan lah, mudah-mudahan Allah angkat wabak ini, boleh turun menggunakan kemudahan yang dah ada ni. Okay, kemudian fizikal yang lain, kita ada kolej kediaman putera, puteri, dom, itulah keadaan dom. Bila dia kolej kediaman, dia makan, dia makannya besar, memang indah, memang cantik tuan-puan. Okay. Nak makan selesa, jangan takut insyaAllah. Dan kita ada van dan juga bas. Cuma bas ni kita baru terpaksalah buat pelupusan. Dan insyaAllah kita doakan dan kita rezeki dapat bas baru insyaAllah. Kemajuan pelajar. Okey, tuan-puan, kalau kita tu sasaran di kejuruan diploma. Maksud tuan-puan kalau tidak ni sasaran tuan-puan masuk, kita menyasarkan semuanya boleh dipasarkan. Maksudnya dia boleh bekerja 100%. Cuma dalam 100% tu 70% kita nak dia bekerja dalam bidang yang dia belajar. Contohnya bila keluar bidang culinary, dia ambil culinary, dia bekerja di dalam industri makanan, culinary. Kalau dia bekerja sebagai dia belajar pemasaran, dia keluar tu dia terlibat dalam aktiviti rangkaian pemasaran dan sebagainya itu. Okay. Dalam 100% pasaran tadi, 70% dalam tu. Dan 20% kita usahakan sekarang ni dalam masa 4 tahun ni kita bagi bimbing, kita bagi ilmu, kita bagi peluang-peluang yang mungkin sekarang yang ada lah untuk menjadi usahawan. Mana ilmu usahawan tu. Mungkin ada setengah teman-teman puan ni yang memang dah
dah ada bidang perniagaan yang nak dikembangkan lagi ya. Nak diturunkan anak-anak yang terlibat ni, besok dia jadi sebagai penyambung. Ini ilmu yang kita akan bagi. Dan 10% lagi itu adalah menyambung pelajaran. Jadi kalau kita lihat tu, statistik lah bagi KBKS untuk 2 tahun yang kebelakangan ni, kita lihat tu jumlah graduan kita 112 bagi setahun 2018, 2019, 104. Jadi kebolehpasaran tu semua sekali bekerja. So kalau kita lihat kepada berita-berita di akhbar-akhbar tempatan sekarang ni pun, graduan KB collaborational, kebolehpasarannya memang tinggi, boleh bekerja. So dari segi generasi pun kata dia lebih suka mengambil graduan KB untuk bekerja berbanding dengan graduan IPTA yang ada degree dan sebagainya tu. Sebab dari segi kemahiran. Dan kemarin kita ada skill, skill yang soft skill yang kita bangunkan bersama dalam 4 tahun juga. Dan ini antara yang kami listkan, IPTA dan juga IPTS yang biasanya lah memberi laluan kepada pelajar kuliah vocational, khususnya KBKS lah. Ada UPSI, UTHM, Universiti Kelantan, UNIKL, MSU dan juga ini kita ada universiti tempatan dan yang kita panggil MTUN, grup MTUN, Malaysian Technical University, panggil MTUN. Yang ni laluan-laluan khusus. Seperti UTHM ni memang menyediakan bachelor teknologi untuk pelajar-pelajar collaborational, soft skill, dasar soft skill seperti animasi, web dah tu, bachelor teknologi. Kalau hospitality ni biasanya ke UPSI. UPSI ni banyak menawarkan. UTHM pun ada juga dan juga MSU. Yang ni adalah antara universitinya. Jadi insya-Allah so peluang belajar tu ada, terbukalah untuk anak. Syaratnya tu mereka berusaha. Aktiviti kami sharekan ni supaya nanti mungkin slide ni tuan-tuan boleh tunjuk ataupun share dengan anak lah, menjadikan motivasi lah. Yang antaranya lah sebab kami ni sentiasa memberi peluang kepada pelajar tu untuk mengembangkan bakat dia tu. Sama ada bakat dia dari skill, bakat dari segi soft skill dia, kemahiran tangan dia. Contoh kemahiran masak. Kalau dia ada soft skill, dari segi dia boleh ke depan, bercakap dan sebagainya tu, dan lain-lain tu kita bagi peluang. Sebab tu kita bagi KV ni banyak menyertai pameran, jualan dan sebagainya tu, bengkel-bengkel luar dan sebagainya tu. Ini antara aktiviti pelajarnya. Khusus-khusus di bawah program masing-masing. Itu mantenak pada kelulut Dan akhir sekali saya suka juga sharekan juga tuan-tuan kecemerlangan KBKS. KBKS yang dikata 2 tahun kebelakang ni lah. Walaupun pandemik tahun lepas pandemik memang susah dari segi aktiviti, namun kita juga berjaya pada tahun 2020 tu KB skill kemasakan, itulah pertandingan dapat gold, animasi gold, bakery, ada silver, cooking, pertandingan international innovation in technical. Ni memang kita galakkan pelajar-pelajar dan juga pensyarah mengambil bahagian dalam sampai ke world skill. Sama ada inovasi dan sebagainya tu. So antaranya ni sebut ni Durious Cracker yang mendapat gold medal dan juga mangosteen ni. Ni produk daripada culinary, program culinary. So yang seterusnya yang mendapat silver medal, ini kita panggil inovasi lah. iHatch tu bawa unit kemanusiaan atau pendidikan Islam jadi Wine Venture dengan web, program web. So dapat so yang lain pernah juga mendapat dengan sampai ke akhir dengan world skill. Seperti senarai yang ada tu tuan-tuan boleh lihat.
Majlis mana kalau dilihat di sini memang banyak dari segi kecemerlangan lah yang telah ditunjukkan oleh pelajar dan juga pensyarah yang KBKS khususnya. So kita ni biasalah peringkat international kita buat MOU, NOU sama ada dengan Indonesia, dengan Beijing, Beijing China, itu semua kita biasa perkara ni. Okay. Ni contoh gambar-gambar yang menunjukkan aktiviti lah, kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh KBKS. Yang ni KBSK Kebangsaan dan juga ada mendapat grant inovasi bagi Negeri Selangor, Ash, Mangosteen dan juga Carbonara snack dan jumlah-jumlah 3,000, 2,000 dan 1,500. Okey, ni grant. Grant. Ini contoh medal yang telah berjaya lah diperolehi di peringkat international innovation ataupun Innotivent. Baik, begitu juga dengan exhibition yang saya sebutkan tadi, iAsh tadi. Dan yang paling membanggakan lah untuk kira sekian kali lah bagi KBKS ni melahirkan pelajar yang cemerlang dalam program masing-masing. Kalau kita lihat yang di paparan ni, ini adalah anugerah tertinggi yang KBKS capai lah, iaitu anugerah Emas Menteri Pendidikan Mega ataupun Mega tahun 2020 bagi semua kolej, mengalahkan mana 87 kolej vocational. Kita ada lebih kurang 14,000 graduan kolej vocational dan alhamdulillah di tahun 2020 pelajar kita dari program seni kulineri iaitu Nur Nisa binti Kamarul Zaman mendapat anugerah emas. Jadi dia terbaik di antara yang terbaik dan juga dia terbaik dalam program kulineri. Dan seorang lagi pelajar kita mendapat anugerah terbaik program pemasaran, iaitu Nurfara Amira binti Zainur Darul Rahman. So jadi itu tahun lepas Di tahun sebelum tu pun dah PowerPoint yang ditunjukkan ni. Sebelumnya terbaik peringkat kebangsaan iaitu pemasaran Hanani dan juga Anis Amira program untuk web ni. Okay, sebelum tu juga ada multimedia kreatif Saidatul Suhaili dan juga Siti Zuriani. Jadi ramai sebenarnya telah dilahirkan oleh pelajar oleh KBKS pelajar yang berjaya. Namun seperti yang saya sebut tadi, untuk berjaya ni bagi anak perempuan yang baru memulakan langkah, berilah galakan. Ini adalah contoh-contoh. Jadi mereka ni boleh mencipta sejarah. Dengan syaratnya mencipta sejarah di sekarang. Bagi pelajar ni kami kita kata grooming. Grooming ni daripada tahun 1 sijil. Maksud dia mula langkah dia di KBKS ni, itulah journey-nya kita highlightkan, kita pimpin dan kita bimbing dia. Jadi insyaAllah dengan syaratnya hati dia dengan attitude dia lah yang terbuka. Jadi kejayaan-kejayaan itulah yang kita antara kita dapat tangan emas sebenarnya. Yang ini ialah kata boleh memberikan motivasi lah kepada pelajar, terutamanya anak perempuan untuk melihat ni. Jadi boleh study tengok PowerPoint ni. Ni bidang masing-masing tu ada semua pelajar yang berjaya. Jadi tak boleh katalah tak ada tak berjaya. So bila kita tengok pun dalam antara pelajar ni pun ada juga yang dulu masa di tingkatan 3 atau sekolah tingkatan 1 ni tu memang lemah. Tapi mungkin dia berubah dan insyaAllah dia akan berjaya. Okay. Kaitan tu program aktiviti perniagaan antarabangsa di Bali, Bali Salon, Indonesia.
Kepala belajar yang kita highlight. Jadi yang terbaik tadi seperti Nisa tadi, dia bermula dari lah. Dia pergi pertandingan, dia pergi international, dia pergi kebangsaan. Dia suka volunteer dan dia memang menunjukkan dan berusaha untuk meningkatkan skill dia tu. Kerja buat teknik sukan kita. Dalam Nisa, kita memang ramai pencapaian yang memang ada berkemahiran tinggi. So mereka ni memang ada komitmen tinggi untuk membantu meningkatkan kualiti program, kerjaan program khususnya kepada anak tuan-puan. Okay, ni gold medal yang terdapat. Jadi sekali lagi lah saya bagi pihak Kuala Vocational Kuala Selangor sekali lagi mengucapkan terima kasih tuan-puan yang tidak tinggal lah kerana memberi kepercayaan untuk meletakkan anak-anak tuan-puan di KBKS ni untuk dibimbing, untuk dibantu supaya mereka ni terus cemerlang. Jadi apa saja kejayaan di sekolah lama tolong bawa lah ke KBKS dan kami akan terus menggilap apa saja bakat yang mereka ada. Jadi pada tuan-puan juga saya mohon jugalah kerjasama, sokongan. Utamanya kita belum lagi ada mesyuarat agung PIBG. Jadi kita akan insyaAllah adakan dalam lebih kurang lepas hari raya. Jadi tuan-puan insyaAllah berikan sokongan nanti dari segi kehadiran maksudnya. Mungkin kita akan buat secara Google Meet. Jadi tuan-puan boleh masuk nanti dan berilah apa ni kita kata sokongan yang pertama lah supaya PIBG kita makin kuat dan dapat membantulah KBKS terus cemerlang insyaAllah. Jadi jumpa sekali lagi pada masa akan datang. Jadi kita diberi kesempatan secara fizikal, kita akan jumpa secara fizikal insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.